Okay, hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke modul lengkap A to Z buat website dan sell page. Okay, so sekarang kita akan masuk pada bab pertama, iaitu domain. Okay, kita akan masuk bab pertama, iaitu domain. So, apakah itu domain? Okay, bagi yang belum tahu apa itu domain, so domain ni adalah kita punya nama website. Okay, secara mudahnya kita punya nama website lah. Okay, contoh facebook.com. Okay, ini adalah domain. Okay, ini adalah domain kita. Okay, domain ni dia adalah nama yang standard orang guna. So dia tak ada pelik lah. Dia nama ni tak pelik. So kalau kita bercakap dengan orang, kalau ada orang tanya kita ataupun kita tanya orang, so apa nama domain, so orang akan tahu dan kita pun akan tahu apa itu domain. So inilah adalah nama domain facebook.com dan apa-apa jua .com ataupun .my ataupun apa-apa yang di belakang tu, itu adalah domain. Okay, so inilah domain. Untuk buat website, kita wajib ada domain. Okay, kita wajib ada domain. So, domain ni kita kena belilah. Kita kena beli. Dan cara belinya adalah secara tahunan. Okay, secara tahunan. So, bila kita beli tahun ni, so tahun depan akan habis. So, kita kena renew balik tahun depan. Okay, dan tahun depan habis, kita kena renew balik 2 tahun lagi. Okay, untuk tahun depan lah. Untuk tahun seterusnya. Ataupun kita nak beli untuk 3 tahun terus, untuk 5 tahun terus pun boleh. Tak ada masalah. Okay, tapi biasanya kita akan beli untuk setahun dan kita akan renew tahun depan. Okay, so domain ni macam mana kita nak beli? Kita ada banyak provider. Banyak provider yang jual domain. Okay. So saya biasa beli dekat GoDaddy. GoDaddy ni company international lah, yang agak top. Okay, okay, GoDaddy. Kalau untuk GoDaddy ataupun company international, dia hanya ada .com ataupun boleh tengok dekat sini. Okay, .asia, .shop, .co, .com, .me. Okay, so kalau siapa yang nak guna .my, okay, contohnya macam tudong.my contohnya, ataupun bella.my. Okay, kalau nak gunakan domain .my, kita kena beli provider daripada Malaysia. So international dia tak support my punya domain. Okay, so kita kena beli pada company provider ataupun provider Malaysia. Contohnya saya biasa beli dekat DataKL. DataKL.com. Okay. Okay, so dekat sini. Ni domain. Domain. Ni kita boleh carilah kita punya domain dekat sini. Ni untuk .my. Okay. Ni untuk .com. So, ada beza ke? Tak ada beza pun. Just nama sahaja. Contohnya bella.com ataupun bella.my, tak ada beza apa-apa pun. Cuma .my ataupun .com sahaja. So, bila .my ni kita tahulah my ni memang Malaysia, asal Malaysia. .com ni boleh jadi company international. Okay. So, terpulang pada anda nak pilih .my ataupun .com. So, bagi saya tak ada masalah pun untuk pilih mana-mana. Kalau untuk .my, dia perlukan beberapa dokumen untuk dia hantar dokumen tu pada untuk hantar pada my di sini kita boleh tahu sebenarnya. Okay, ni mynik.my, sorry tadi .com ni .my. So dia akan keluar detail dekat sini. Dengan siapa kita beli, ni siapa owner dia, date create, date expired bila. Okay, so kalau kita beli dengan my punya, dia provider mana-mana pun dalam Malaysia ni yang jual domain .my, dia akan minta beberapa dokumen lah. Okay, contohnya dia ada untuk individu ataupun business. Kalau business dia akan minta SSM ataupun apa saya lupa, dia tak adalah macam complicated sangat. Dia minta SSM dan IC rasanya. Dan juga kalau ada untuk individu, dia kena bagi IC. Okay, itu saja.
Kalau untuk company international macam .com, okay, GoDaddy dia tak ada minta lah, dia tak ada minta apa-apa. So kita boleh terus guna. Bila kita purchase, boleh terus guna on the spot. So kalau bila kita beli .my punya, dia kena verify dulu kita punya dokumen tadi. Okay, dah verified, so baru dia kita punya domain tu available untuk guna. Okay, so dia mungkin ambil masa dalam sehari 2 hari bekerja macam tu. Okay, so baru kita boleh guna .my punya. Okay, so dia tak adalah masalah yang sangat besar, tak ada masalah pun. Okay, terpulang pada anda nak guna domain .my ataupun .com. Okay, tapi kalau .my dia lebih mahal sikit daripada .com. Okay, .com ni dia murah sikit berbanding dengan .my. Okay, jadi terpulang lah nak guna mana-mana pun. Bagi saya tak kisah pun, saya akan guna .com je sebab murah sikit. Okay, so okay, so kita akan buat demo beli domain. Okay, saya akan buat demo untuk .com. Okay, first kali kita kena ada account di GoDaddy. Okay, kita kena ada account di GoDaddy. So korang pastikan kena ada satu email khas. Okay, yang nak buat website ni, anda yang nak buat website ni, pastikan korang ada email khas. Okay, boleh create baru pun, Gmail baru tak ada masalah. Okay, jangan campur adukkan Gmail personal dengan Gmail business ataupun website. Okay, asingkan. Okay, so saya buat Gmail baru dulu. Okay, saya akan buat Gmail baru dulu. Sorry, jom buat website. Okay, demo yang saya tunjuk ni kita akan buat live sama-sama. Maksud bukanlah live, ini memanglah recording, tapi saya akan buat apa yang anda akan buat, saya akan buat daripada kosong juga. Okay, apa okey lah, demo sell page at gmail.com. Okay, dan satu tips yang korang kena ikut ataupun korang kena buat. Okay, pastikan korang buka satu notepad dan pastikan korang tulis korang punya credential dekat sini. Okay, pastikan, sebab kita akan ada banyak login ni, kita akan ada banyak account. Okay, login, username juga pas demo. So kalau kita tak tulis ni, kita akan terlupa lah. So bila terlupa ni akan jadi satu masalah. Demo sale page at gmail.com. Demo. Betul. Okay, password. Okay. Dan sekejap je kita dah siapkan kita punya Gmail account kita. Okay, kita dah ada satu Gmail account untuk business. Okay, so kita pergi kepada kita punya GoDaddy. Kemudian kita
create account dulu. Okay, dekat sini kita boleh create account guna kita punya Gmail. So tak ada masalah sangat lah untuk kita ingat kita punya password ataupun username. So kita continue with Google, pastikan kita select kita punya email yang ni, demo sale page. Okay, so kita pun dah ada kita punya account untuk GoDaddy. So benda ni sangat simple. Okay, sangat mudah. Kemudian dekat sini kita boleh pilih kita punya nama domain. Terpulang pada anda lah nak buat domain apa, nak pilih domain apa. Okay, URL tu apa-apa sekian-sekian.com, sekian-sekian.com business. Tapi pastikan satu tips, pastikan nama domain anda jangan terlalu panjang, dan juga pastikan nama tu mudah disebut, mudah orang ingat. Okay, mudah orang ingat. So bila orang nak buka website kita, so dia boleh ingat, dia mudah ingat nama tu lah. Okay, so kalau kita tengok pada company-company besar pun nama-nama je sangat simple. Contohnya Facebook, dua perkataan. Okay, apa lagi? Twitter 2, Nike 1, Shell 1, apa lagi? Tak kisahlah apa-apa pun. Yang penting kita nak nama tu simple dan mudah diingat oleh customer kita. Okay, ni Alofa 3, 2, 3, 4 maksimum lah bagi saya. Okay, so dekat sini saya akan cari nama mudah buat website. Okay, nanti ada orang tanya, kenapa ni nama panjang ni? Tadi cakap nama pendek je. So saya bukan menjual dalam website ni. So saya tak kisah pun nama saya panjang. Okay, saya tak ada produk dalam website ni. Ini hanyalah untuk demo sahaja. So untuk yang menjual tu pastikan nama mudah dan pendek, senang nak ingat. Okay, so kita tengok dulu available atau tak. Mudah buat website.info, mudahbuat.com, mudah buat website. Okay, nama mudah buat website.com ni dah ada orang ambil. Okay, so macam ni dia bagi tahu nama mudah website.com ni tak available lah. Okay, dah ada orang pakai lah. Okay, dah ada orang pakai. So kalau kita nak tahu, kita just buka je lah siapa dia punya website ni. Tak ada pun. Okay, tak ada content, websitenya tak ada. So kita tengok mudah buat website, senang buat website.com. Alright, ada. Okay, ini dekat sini harga dia hanyalah 20. Okay, RM20 setahun. Okay, RM20 setahun. Okay, dekat sini dia adalah dot lain-lain ni. Selain daripada .com ni, dia ada lagi website info.store.live, .bat, macam-macam, kecuali .my. .my yang tak ada dalam ni. .my korang kena pergi pada Malaysia punya provider lah. Okay, so kita akan purchase dulu ni. Okay, so bagi saya dah okay. Saya tak ada masalah dengan nama ni. Okay, pastikan nama tu korang kena fikir betul-betul sebab once you dah beli, anda takkan dapat tukar balik nama. Nama domain ni kita takkan dapat tukar balik. Kalau nak tukar, kena beli domain baru. Okay, pastikan nama domain ni dia benda yang mudah, dia benda yang simple je. Dia tak ada isu yang sangat besar. Tapi pastikan benda ni kena confirm. Nama yang korang nak buat ni kena confirm. Kalau you dah nama ni you nak tukar, website dah siap. Okay, tapi bila website dah siap, tapi bila nak tukar nama, rasa macam nama tak cantik, nak tukar nama baru, itu baru akan jadi kerja yang banyak kerja lah, akan jadi isu yang besar. Okay, so pastikan nama yang korang nak buat ni, pastikan korang fikir betul-betul. Jangan nak cepat siap, korang just buat-buat, lepas ni nak tukar baru. Okay, pastikan take time untuk fikir nama yang sesuai. Okay, so bila kita dah ada nama ni, so kita akan continue.
Okay, so dekat sini dia ada optional lagi. Okay, dia akan bagi option untuk kita pilih dekat sini, full domain protection, ultimate domain protection. Tapi kena tambah lah. Kena tambah, tapi tak perlu. Kita akan pilih no saja. Okay. Okay, ini kita antik. Kat sini pun no. Semua no kalau ada yang korang ada tengok-tengok tu, sebab ni add-on. Okay, yang ni semua add-on ni. Jadi pastikan korang klik no, 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 no. Okay, so dekat checkout ni nanti pastikan harga kita adalah dekat sini kita boleh pilih lah untuk setahun. So 5 tahun ke 10 tahun ke. So kita ambil setahun dulu. Okay, pastikan harga kita adalah okay. Tengok dia punya harga 47. Tadi kita tengok harga dia 19. Okay, copy dulu. Okay, kenapa harga dia berbeza? So kita akan tengok balik. Pasti ada sebab kenapa harga dia berbeza. For the first year with 2 year registration. Nampak ni? Ini yang agak berbahaya ni. Benda-benda yang nak buat, benda-benda yang provider macam ni memang dia akan tricky sikit. Dia akan tricky sikit benda-benda macam ni. Okay, so sebenarnya harganya bukanlah 20. Okay, harganya adalah 47. Okay, harganya yang sebenar adalah 47. Kat sini harga yang sebenar adalah 47. So kalau korang tak nak beli dekat GoDaddy, korang boleh bandingkan harga. Okay, korang boleh tengok dekat Namecheap. Ini pun famous juga. Ini pun company international. So kita akan tengok nama domain kita. Nama. Okay. Okay, nama ni ada available. Dia bila dah satu available, okay, satu provider available. Contohnya dekat GoDaddy ni kita dah ada nama kan, kita dah buat ni. So dekat sini available. So dekat provider lain pun confirm akan available sebab dia akan synchronize semua di provider yang menjual ni, dia akan synchronize sesama sendirilah. Okay, dia akan berdaftar. So bila sebab tu nama domain kita tak akan bertindan dengan orang lain. Sebab bila kita dah beli nama ni, okay, bila kita dah beli nama, contoh senang buat website.com ni, so nama ni dah tak akan available selama setahun. Selama berapa lama kita subscribe lah, selama setahun. Okay, so siapa-siapa pun tak akan boleh guna nama ni. Okay, kecuali kita sendiri yang kita dah purchase nama ni. Okay, so bila kita pergi kat provider lain-lain pun nama ni akan available. So kita tengok harga dia. Ni harga, kita tengok harga ni betul ke. Dia nak tahu betul ke tak, kita kena tengok dekat checkout ni, dekat last kali ni. Kosong. Okay, kalau kosong, kalau free ni kita on aje lah. Ni kena bayar, tak perlu. Okay, ni ada fee 018. So dekat sini 716. Okay, 716. Okay, RM31. Ni RM31. Nampak yang ni 46. Jauh beza tu. Jauh beza tu. Okay, so dekat sini, kalau kat sini lagi murah, so kalau korang boleh beli dekat sini. Okay, sebab bagi saya, bukan bagi saya, saya sendiri yang guna, saya suka guna GoDaddy. Sebab GoDaddy ni dia punya customer service dia memang cukup bagus. Sangat-sangat bagus. Untuk Namecheap saya tak pasti. Saya tak pernah guna Namecheap. Okay, saya tak pernah guna Namecheap. Dia punya customer service dia saya tak pasti. Kalau ada yang tanya penting ke customer service tu,
bagi saya yang buat website ni, benda tu sangat penting sebab kita buat website orang dan juga kita buat website untuk diri kita sendiri. So bila kita ada masalah, so kita kena tanya dia orang ni. Okay, so dia orang akan guide kita macam mana nak buat, ataupun dia akan tolong, ataupun kita tersalah beli, kita nak minta refund atau sekian. Okay, bagi saya GoDaddy sangat-sangat bagus. Contohnya bila saya ada tersalah beli, saya ada salah beli double. Contohnya macam buat website ni, contohnya macam saya beli untuk 5 tahun. Contoh. So bila saya dah bayar pun, saya baru perasan. So saya akan contact dengan GoDaddy. So dia akan baiki on the spot. Itu yang saya suka. So untuk Namecheap saya tak pasti dia punya customer service dia macam tu ataupun tak. So korang boleh cuba. Kalau korang nak yang service yang bagus, customer service yang bagus, korang boleh guna GoDaddy. Untuk Namecheap saya tak pasti. Saya rasa okey je. Saya rasa okey, tak ada masalah. Okay, so tak ada masalah, kita boleh cuba. Kita akan cuba Namecheap. Benda yang sama untuk GoDaddy pun sama, Namecheap pun sama dari segi nanti kita tengok dekat sini kita ada panel kita kan. Kalau kita register dengan Namecheap pun kita akan dapat panel yang sama, fungsi yang sama, semuanya sama. Okay, semuanya sama, cuma company yang berbeza lah. Yang ini Namecheap, yang ini GoDaddy. So kita akan beli dekat Namecheap. Okay, confirm order. So okay, create account. Bagus. Dekat sini kita kena create baru. Tengok. Kalau dekat GoDaddy tadi kita kena create account guna Gmail. Okay, yang ni tak ada. Okay, yang ni tak ada. So kita kena create sendiri. Sebab tu kita perlukan, kita kena record kita punya credential dekat sini. Mudah benar. Okay, invalid panjang lagi. Tak ada titik. Okay, password Namecheap, username, password, username. Okay, password kita akan ambil password yang sama. First name, email. No. Okay. So bila kita dah siap, pastikan kita guna email yang kita buat tadi. Okay. Create. Okay, ni kita punya contact. Tak ada. Phone number 60 fax demo. Alamak, wajib kena isi ke? Okay. So dah siap, kita klik continue. Purchase domain privacy. Okay, so benda ni free kita enable. Server above to check out. Okay. Right, so kita klik continue. Okay, untuk bayaran kita akan bayar guna kad lah. Dia sebab dia orang tak ada
Malaysia punya payment gateway. Biasanya kalau kita beli online dekat Malaysia ni, kita ada payment gateway kan. Contoh macam Shopee, kita boleh select CIMB. Tapi untuk company international dia tak adalah macam tu. So tak ada option lain melainkan kita akan guna kad, debit card, credit card, dua-dua boleh. Okay, so yang ni auto auto renew. Contohnya bila tahun depan tempoh dah nak habis ataupun bila dah habis, okay, Namecheap ni dia akan automatic renew untuk korang. So terpulang pada korang nak automatic renew ataupun tidak. Okay, kalau saya takkan tak automatic renew. Okay, sebab apa? Contohnya setahun tu adalah satu masa yang lama. Okay, mungkin tahun depan kita dah tak guna website ni. Okay, ataupun kita dah ada website lain. So, kalau biasanya kita akan terlupa. Kita ada account Namecheap ada kat sini. Dan kita buat auto renew. Bila auto renew, dia automatic tolak lah sebab dia dah ada kita punya card information ni. Okay. So, kalau saya takkan sekali-kali mana-mana provider sekalipun ataupun mana-mana website sekalipun yang kita kena buat bayaran, saya takkan sekali-kali buat automatic renew. Okey. Kalau nak automatic kalau nak renew, kita akan renew secara manual. Sebab nanti dia akan inform juga kita, dia akan bagi email. Kita punya website ni dah nak kita punya domain ni dah nak habis tempoh. Itu terpulang pada kita nak, kalau kita masih guna website tu, kita renew lah. Okey, kalau kita tak guna, kita just abaikan. Okay, so nanti automatic kita punya domain ni tak boleh guna, dah expired. Okay, so dah tak ada apa-apa, kita akan continue. Alright. Okay, so kita tengok dekat sini 6980. Kita kena pastikan baliklah harga tu sama. Okay, sama dengan yang asal kita tengok 716. So pastikan, sebab biasanya dia dekat-dekat dah nak habis nak bayar ni, adalah dia tambah-tambah apa-apa ni. So pastikan harganya samalah. Okay, pastikan dekat sini auto renewal is not activate. Pastikan not activate. Siapa yang nak tu pastikan activate lah. Okay. Untuk peringatan yang renewal ni, sebab kita akan berjumpa dengan banyak provider lepas ni. Okay, untuk menghasilkan website ni kita akan jumpa, tak adalah banyak tapi ada. Okay, so untuk first ni pun kita dah jumpa. Untuk kita buat domain ni, untuk kita beli domain ni pun kita dah jumpa. Sebab biasa sangat terjadi, kita akan terlupa. Tahun depan kita akan terlupa, dah tiba-tiba duit daripada bank dah tolak sebab dia daripada ni, harga ni. Tapi mungkin harga tahun depan berbeza. Okay, mungkin harga tahun depan lebih mahal. Dia tak akan jadi lebih murah, dia akan jadi lebih mahal. Okay. So sedangkan website kita dah tak ada, kita dah tak guna nama domain ni, jadi rugilah. Okay. So sebaik-baiknya jangan activate renewal, automatic renewal ni. Okay. So bila dah siap, kita akan pay now. Okay. Okay, so sekarang kita dah berjaya. Okay, kita dah berjaya. So, kita boleh tengok kita punya account. Ni kita ada kita punya dashboard. Ni kita punya domain dah ada dekat sini. Okay. So domain kita ni dah boleh guna. Kita tak perlu nak tunggu apa-apa. Domain kita ni dah apa panggil, officially available. Tapi kalau kita search dekat
Google ni memang tak ada. Memang sebab kita belum ada apa-apa website lagi. Okay. Just dia akan keluar macam ni lah. Tak ada kita punya domain ni tak ada content. Okay, so sekarang ni kita biarkan kita punya domain ni dekat sini. Okay, so kita dah siap untuk bab pertama. Okay, sekarang kita dah siap untuk bab yang pertama, domain. So kita akan pergi pada bab kedua, iaitu hosting. Hosting ni lebih berat sikit berbanding dengan domain. Okay, domain dan juga hosting adalah dua benda yang wajib kita ada untuk kita buat website. Tak boleh ke kalau kita nak beli domain saja, hosting kita tak nak? No, dia kena ada dua-dua. Okay, domain function dia lain, hosting function dia lain. So apa itu hosting, kita akan jumpa dalam bab yang kedua.